Negeri Sembilan, kena baca lagu Negeri Sembilan. Ustaz, betul ke kita cakap apa ni? Mengapa anak saya ni sudah malas menjadi doa? Betul. Soalan yang pertama, bila ibu cakap muni malas lah doa. Kerana kata Nabi SAW, bermula kalam daripada guru kepada muridnya doa, bermula kalam daripada ibu kepada anaknya doa, bermula kalam daripada sahabat kepada sahabatnya doa. Contoh, orang Melayu ni banyak tawaduk tak kena tempat. Banyak tawaduk tak kena tempat. Satu hari datang masjid pakai serban, dan tak pernah pakai serban. Assalamualaikum haji. Dah hamba belum pergi haji lagi ni. Salah. Kalau orang panggil haji kata amin, kena 40 orang panggil haji, ijabah pula, makbul pula, mudah-mudahan Tuhan panggil. Duit cukup tak cukup, jangan campur urusan Allah. Kalau Tuhan nak jemput sampai. Macam hari tu kes kren jatuh dekat Mekah. Dinisbahkan cerita yang pergi tu, yang banyak diviralkan, seorang perempuan tu suami dia tak pergi. Suami dia rumahnya betul-betul di belakang pondok kami. Baik. Maka yang diviralkan kes seorang perempuan yang kena keren, dia pergi dengan mak dia, pergi dengan mak mentua dan sebagainya, suami dia tak pergi. Sebab Allah Ta'ala uji dia, suaminya ahli dunia. Nak dijadikan cerita bila Tuhan nak tarik ni tanpa asbab. Suami dia dah register tapi dia rasa lalat. Ingat tak bagi kertas. Maka dia rasa tak apalah, pergi dululah, suami dia redha. Maka bila berlaku kematian, jatuh keren di Makkatil Mukarramah, 2 hari saja suami dia buat urusan, maka pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah buat haji terus. Kalau Tuhan berkehendak tanpa asbab, pergi ke Mekah buat haji terus, Allah Ta'ala buka hati dia, Allah Ta'ala buka jiwa dia dengan kebaikan yang begitu banyak. Balik ke Mekah, dia zarah pondok saya dan sebagainya, cerita, dia beri sedekah untuk arwah isteri dan sebagainya. Kemudian dia kata, Ustaz, saya macam-macam saya dapat waktu di Mekah, dan insya-Allah anak-anak saya semua saya akan berhentikan sekolah daripada mengaji sekolah orang putih, nak masuk tahfiz dan sebagainya, nak duduk pada agama. Saya kata, rahsia yang Tuhan nak beri, Allah Ta'ala cabut satu nyawa supaya Allah Ta'ala menghidupkan nyawa yang lagi banyak. Betul tak? Dengan sebab Tuhan cabut satu nyawa isteri dia, anak dia dapat hidayah, suami dapat hidayah, ni datang pondok ziarah dan sebagainya. Kita nampak Allah Ta'ala beri dia hidayah. Bermakna serupa masalah tadi. Ingat, kalau orang panggil kita haji, kita kata amin, kerana kalam daripada seorang ibu kepada anaknya doa. Jadi ingat, jangan panggil perkataan yang tak baik kepada anak. Muni malah lah, jangan. Yang pertama. Yang kedua, macam mana cara yang baik dan mustajab? Angkat tangan atau cakap saja? Angkat tangan rapat ke terbuka? Baik, soalan yang kedua, macam manakah cara yang baik dan mustajab? Adakah angkat tangan atau cakap saja? Kita kata dua-dua ni doa. Cakap sahaja doa juga, angkat tangan pun doa juga. Cuma bila mana angkat tangan itu menunjukkan adab kita dengan Allah. Sebab kadang-kadang ada cara doa tak payah angkat tangan. Takkan pagi-pagi, abang saya nak nasi lemak, amin. Pernah orang buat begini? Mana ada. Bermakna yang cara angkat tangan, yang cara tak angkat tangan. Cuma bagi yang angkat tangan, ayuh bersama-sama kita belajar cara baginda Nabi SAW. Mula-mula sekali cuma angkat tangan buat begini. Kemudian buka, temukan antara kelingking dan jari manis. Temukan antara kelingking dan jari manis. Kemudian letak bersamaan dengan dada. Maka inilah cara Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita beramal ni ada sunnahnya. Sebab tu ingat tuan-tuan, Allah Muhammad, masih banyak lagi amalan-amalan yang kita lakukan kadang-kadang tak betul kaedah. Sebagai contoh, menyapu muka selepas daripada salam. Kita semayang 50 tahun, 60 tahun dah,
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kita sapu muka. Waktu sapu muka baca apa? Sudah. Kalau tak baca, bermakna amalan tu adat bukan ibadat. Dah? Sebab tu tak pelik akhir zaman ni bila puak-puak Wahabi datang, dia cuit kita. Dia kata Nabi pernah sapu muka ke? Kita pun terpinga-pinga dah, kerana kita beramal tidak belajar. Sedangkan berkata Ibnu Mas'ud, setelah aku melihat Nabi memberi salam, diletak telapak tangan yang mulia di atas ubun-ubun. Maknanya setiap inci ibadah itu Nabi dah bagi contoh. Macam tadi, jangan letak tangan di bawah dan letakkan bersegini antara bersamaan dengan dada. Begitu juga sapu kepala, semua pegang ubun-ubun. Ini cara sapu muka yang betul. Jangan tarik dari depan, jangan tarik dari kanan, jangan tarik dari belakang. Kata Ibnu Mas'ud, setelah aku melihat Nabi memberi salam, diletak telapak tangan yang mulia di atas ubun-ubun. Semua letak ubun-ubun. Seraya Nabi membaca, asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim, Allahumma, baca, Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Baik, itu bahasa Arab, takut tak faham, kita repeat balik. Semua letak tangan di atas ubun-ubun. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan aku dari keluh kesah dan duka cita. Tu doa ketika sapu muka. Ya Allah, jauhkan aku dari keluh kesah dan duka cita. Ya Allah, jauhkan aku dari keluh kesah dan duka cita. Jelas? Sama juga macam masalah tadi. Jadi bermakna angkat tangan ke tak angkat tangan ke, dua-dua afdal. Soalan yang seterusnya, aku jadikan Adam itu dari bayangan Rahman yang elok. Aku jadikan Adam itu dari bayangan Rahman yang elok. Maksud ayat, saya lupa sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada hadis kursi. Tolong tuan terangkan sedikit maksud terjemahan di atas. Dah baik. Masalah nak memahami Quran dan hadis, syarat yang pertama, sebelum seorang tu faham Quran, faham hadis, dia kena ahli Quran, kena ahli hadis. Kalau hamba cerita guna ilmu balaghah, kalau hamba cerita guna ilmu bayan, kalau hamba cerita guna ilmu badi', tuan-tuan pasti tak faham. Sebagai contoh, Allah Ta'ala sebut Baitullah, rumah Allah. Baitullah, rumah Allah. Mekah tu rumah Allah tak? Masjid apa tu? Kaabah tu rumah Allah. Allah duduk di situ ke? Tak, tu dipanggil ibarat ataupun perkataan kiasan dalam nak memahami tempat yang mulia. Sama juga dah. Allah Ta'ala sebut kepada para hujaj tetamu Allah. Istilahnya tetamu Allah, bermakna mereka itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala sebagai tetamu Allah. Jadi maksud ayat ini, dijadikan Nabi Adam daripada bayangan Ar-Rahman, satu ibarat perkataan nak memberi faham kejadian yang sempurna. Hamba ulang balik, satu ibarat perkataan nak memberi kepahaman kejadian Nabi Adam daripada sesuatu yang sempurna, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dibuat daripada Allah Ta'ala, bila didatangkan daripada Allah Ta'ala, daripada Tuhan yang sempurna, bayangan yang sempurna, maka Adam itu satu penciptaan yang sempurna. Jadi perkara ini perlu kita bincangkan lagi dalam bentuk pelbagai ilmu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada soalan yang lain? Ustaz dah beritahu bila berdoa ada 3 syarat dan 5 rukun. Bagaimana pula dengan tertib semasa berdoa? Soalan yang baik. Tertib berdoa, pertama sekali menghadap kiblat. Dah? Tertib berdoa pertama sekali menghadap kiblat. Yang kedua, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Merendahkan diri, jangan kita sombong. Yang ketiga, mengangkat tangan dengan sifat yang baik. Dan yang keempat, menyerahkan segala doa kepada Allah. Baik, sebut menyerahkan doa ni, hamba nak share dengan tuan-tuan dan adik-adik satu doa yang begitu ringkas. Kerana apa? Kadang-kadang kita ada masa, kadang-kadang kita tak ada masa. Hamba nak tanya satu soalan. Kalau diberi peluang, tuan-tuan duduk dekat lepas daripada apa tu? Lepas daripada makam Nabi apa tu, dekat Kaabah tu, Hajarul Aswad. Lepas tu Hijr Ismail kan? Lepas tu yang melengkung tu apa namanya?
Ha? Tu hak melengkung tengah-tengah tu. Tak ingat dah, kita pun tak ingat dah. Apa nama dia? Hijr Ismail. Dengar dah. Kalaulah diberi peluang 3 jam, siap dengan security guard, sekiranya diberi peluang selama 3 jam, ada security guard, seorang pun tak masuk, tuan-tuan muslimat diberi peluang untuk semayang dan berdoa kepada Allah selama 3 jam. Mintalah itu, mintalah kerana itu antara tempat yang mustajab. Soalan, agak-agak 3 jam cukup tak nak minta macam-macam kepada Allah? Cuba jawab. Cukup tak 3 jam? Minta tu, minta ni untuk anak saudara, untuk Pak Ngah, untuk Pak Long, untuk anak-anak, untuk diri sendiri. Cukup tak? Baik, ada yang kata cukup, ada yang kata tak cukup. Baik, hamba nak bagi soalan lain. Bila dah 3 jam balik ke hotel, Allah ada lagi tak minta. Betul tak? Akan datang perasaan tak puas hati. Bermakna ketika kita berdoa, kita akan minta benda yang kita ingat sahaja. Betul tak? Benda yang kita tak ingat, kita tak minta. Tetapi hamba nak tanya tuan-tuan, Allah Ta'ala tu, dia tahu tak benda yang kita ingat, benda yang kita tak ingat? Dia tahu belaka dah. Baik, sebab itulah kita hikam Abu Madian, ulama' mengajar kepada kita satu kaedah yang dibaca ataupun doa yang sering dibaca oleh para aulia. Kerana aulia ni, mereka menghabiskan masa memuji Allah, membesarkan Allah. Cuma ketika berdoa, dia berdoa secara ringkas. Apa doa je? Dia angkat tangan, Ya Allah, ya Tuhanku, aku serah kepada kamu segala hukum qada dan qadar yang engkau terlebih tahu daripada aku. Amin. Sudah. Ayat ni merangkumi, Ya Allah, ya Tuhanku, aku serah kepada kamu segala hukum qada dan qadar yang engkau terlebih tahu daripada aku. Amin. Kalau kita nak minta benda yang kita tahu sahaja, sedangkan Allah Ta'ala mengetahui benda yang kita tahu, benda yang kita tak tahu. Sebab tu ulama' ni, awliya' diserah bulat-bulat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku serah kepadamu segala hukum qada dan qadar yang engkau terlebih tahu daripada aku. Tak sampai 30 saat doa para awliya. Allahumma amin. Faham mana ibarat? Ada? Jadi kalau ada waktu yang panjang, tuan-tuan berdoa secara panjang. Kalau tuan-tuan tak ada waktu, ada urusan, buat doa macam ni. Ya Allah, ya Tuhanku, aku serah kepada kamu segala hukum qada dan qadar yang engkau terlebih tahu daripada aku. Kerana apa? Bukan tak nak minta, nak minta pun malu sebab tahu Tuhan dah. Tuhan tahu dah. Betul ke tidak? Wallahu a'lam. Habis. Jadi tertib-tertib berdoa. Kalau boleh mengambil wuduk. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga meletakkan tangan yang betul. Dan yang keempat merendahkan diri. Dan yang kelima menyerahkan bulat-bulat kepada Allah di atas doanya kita. Habis soalan. Seterusnya, betul ke takdir boleh diubah dengan doa? Bagus soalan ni. Soalan yang kedua, apakah hukum doa untuk seorang laki-laki yang bukan mahram? Apakah hukum doa untuk seorang laki-laki yang bukan mahram? Yang ketiga, apakah hukum mendoakan keburukan dekat seseorang disebabkan kita teraniaya? Dengar baik-baik. Betul ke takdir boleh diubahkan dengan doa? Secara ringkasnya, tak boleh. Tak boleh. Secara penceritaannya sahaja nampak macam boleh. Contoh begini. Pertama, bila mana kita belajar masalah syarat berdoa, tuan-tuan tengok dekat whiteboard tadi, secara penceritaannya ada berapa syarat? Secara penceritaannya ada 3 syarat. Tetapi sebenarnya kalau tuan-tuan faham seluruh pengajian kita dapat cuma 2. Inilah yang dimaksudkan qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Secara penceritaan dia ada 3, ada ijabah, ada muhasarah, ada mukafarah. Tetapi hakikatnya setiap doa kita tak dapat ijabah. Kenapa? Ijabah tu Allah Ta'ala tentu pada azali. Kalau Tuhan beri pun bukan sebab doa. Tuhan beri semata-mata kehendak, Tuhan beri semata-mata inayah, Tuhan beri semata-mata rahmatnya Allah. Jadi pada hakikatnya ijabah ini merupakan haknya Allah. Hak Allah. Serah Allah Ta'ala bulat-bulat. Dan muhasarah dan mukafarah merupakan haknya makhluk. Ni baru hak kita punya. Ada.
maka betul lah terjawab. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Setiap kali kita minta, pasti Tuhan perkenan. Kerana makna perkenan, kadang-kadang Tuhan simpan, kadang-kadang Tuhan menghapus dosa yang telah lalu. Ini hakikat yang sebenar. Jadi samalah macam doa tadi. Doa tu boleh ubah dengan takdir, boleh diubahkan dengan doa ke? Pada penceritaannya, ya. Tapi pada hakikatnya tidak boleh. Kerana apa? Hamba jawab dengan jawapan yang ringkas. Kerana takdir itu pun kehendaknya Allah. Apatah lagi sifat berdoa. Jelas? Takdir sendiri itu pun kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apakah hukum berdoa untuk seorang laki-laki yang bukan mahram? Harus dua. Kerana usah kata laki-laki yang bukan mahram, kerana dalam doa kita ada muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Masuk semua sekali, yang mahram, yang bukan mahram dan sebagainya. Jadi harus. Yang ketiga, apakah hukum mendoakan keburukan dekat seseorang disebabkan kita teraniaya? Nak mendoakan keburukan maka tidak digalakkan dah, tetapi mendoa kebaikan itu terlebih baik. Kerana apa? Kadang-kadang kita tidak diuji sebagaimana orang tu diuji. Dah, almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam satu kuliahnya menceritakan, suatu hari dia berkuliah, dah ada seorang anak murid ni yang hari-hari mengaji dengan beliau, dah seorang bersifat janggutnya panjang. Satu hari bila sahabat tu datang kuliah, janggutnya habis trim putih, dah habis trim pendek. Maka Syekh Said Ramadan Al-Buti almarhum, dia kata dalam hatinya, dia kata, kenapalah mu buat macam ni? Kalaulah kamu asal memang tak ada janggut, tiba-tiba trim tak ada masalah, dah tiba-tiba, tetapi kamu tu asal janggutnya lebat. Dan dalam hati dia mencela, kenapa kamu potong sampai begitu pendek? Dia berkata dalam hati. Kemudian berkata almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti, selang 2 minggu tu dia diuji pula perkara yang terlintas pada hati tadi. Bila mana satu hari dia potong rambut, dia tertidur. Yang potong rambut dia tu bukan orang yang biasa, orang lain. Maka orang tu potong janggut dia sampai habis. Allahumma salli ala Muhammad. Potong janggut dia sampai habis. Bila dah dia terkejut melihat perkara berlaku, dia kata, ya Allah, Engkau sedang mengajar kepadaku satu adab. Aku nak minta maaf dengan laki-laki tu balik. Aku nak minta maaf dengan laki-laki tu balik kerana aku mencela dia. Boleh jadi pada ketika itu juga berlaku ke atas diriku sebagaimana berlaku ke atas dirinya dia. Dah. Jadi bermakna the moral of the story yang dia nak ajar kepada kita, jangan mencela orang pada hati. Kalau mampu cakap pada lidah, tegur pada lidah dan sebagainya. Kalau tak mampu, kita berbaik sangka. Jadi jangan mendoakan keburukan kepada orang lain. Baik. Seterusnya, jika berlaku maksiat ataupun kemungkaran dalam suatu kampung ataupun daerah, siapakah yang bertanggungjawab untuk bertindak? Soalan berat ni. Yang kedua, apakah akibatnya kesan kepada qari'ah yang tersebut itu? Jadi pertama sekali sabda Nabi, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Apabila berlaku satu kemungkaran, maka kamu ubah dengan tangan. Kalau kita nak syarah ayat ni begitu panjang tuan-tuan, kerana ada setengah peruntukan dalam Islam. Kita tak boleh ambil, kita tak boleh melakukan peraturan, kita tak boleh melakukan, Allahumma salli ala, kita tak boleh melakukan keputusan dengan sendiri. Sebagai contoh masalah mencuri, dah Islam kata dalam Quran, bila mencuri cukup 4 saksi yang adil, kena potong tangan. Contoh, dapat satu laki-laki yang mencuri, kita pula pergi 10 orang, semua nampak mencuri, habislah. Jom pakat-pakat potong tangan. Boleh ke tidak? Tak boleh. Kerana hukum potong tangan itu hukum hudud, dijatuhkan oleh kerajaan. Dan kita tak boleh haram kita semata-mata nak potong tangan dia, haram. Bermakna dalam memahami tindakan, ada setengah perkara kita tak boleh buat sendiri, tapi ada setengah tindakan yang kadang-kadang memada kepada kita, qari'ah kampung kita boleh buat, bermakna kita buat. Jadi secara ringkas, soalan yang pertama, bila manakah berlaku kemungkaran, siapakah yang bertanggungjawab untuk menyekat dan siapakah yang bertanggungjawab untuk bertindak? Kita jawab dengan kaedah umum dahulu, semua bertanggungjawab. Daripada pihak masyarakatnya, daripada pihak qari'ah kampungnya, daripada pihak pemimpin kampung dan sebagainya, semua bertanggungjawab. Dan satu,
Yang kedua, apakah akibat dan kesannya kepada qari'ah yang tersebut? Kita jawab kesannya besar dan maksiat kesannya besar. Kita usah kata maksiat yang tu. Kata Nabi SAW, bila kamu sampai ke sebuah rumah, kalau kamu nak tahu macam mana ahli rumahnya, kamu pergi ke jambannya. Pergi tengok jamban dia. Kamu tengok jamban dia, kamu tahulah ahli betul tuan rumah tu bagaimana. Kiasannya, kalau kamu sampai ke sebuah kampung, kamu lihat juga macam mana kemaksiatannya. Kalau maksiat banyak, maka ditakuti tidak mendatangkan rahmat kepada masyarakat kampung. Jadi tak dapat tidak, secara ringkas ni begini. Usaha penting, berubah tak berubah tu kerja Allah. Yang penting jangan tak ada usaha langsung. Jangan tak ada usaha langsung. Buat usaha sekadar mungkin. Berjaya tak berjaya, itu urusan Allah. Habis. Seterusnya, apakah bacaan semasa bagi salam? Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kalau dalam sembahyang. Tapi dia umum sangat. Apakah bacaan semasa bagi salam? Kalau macam salam biasa, Assalamualaikum, adik-adik jawab Waalaikumsalam, bukan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, bubuh baris elok-elok. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wallahu alam. Kalau masuk rumah, kalau tak ada orang, jangan bagi salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Baru masuk. Ini rumah tak ada orang, Assalamualaikum. Takut ada orang jawab, tak berani masuk. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak ada orang di rumah, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Baru masuk rumah. Seterusnya, Ustaz, apakah maksud tasawur dalam doa? Tasawur ni kita menggambarkan, kita imagine, ataupun dalam bahasa istilah Arabnya dipanggil muraqabah ataupun muhasarah. Muraqabah ataupun muhasabah. Bermakna bila kita berdoa, kita tasawur, kita gambarkan benda yang kita minta tu jadi. Benda ni tuan-tuan, memang dalam Islam ada. Contoh begini, ilmu yang ayah pernah bagi dulu, ayah kata, setiap kali nak bermusafir, cuba bayangkan, imagine kita sampai, InsyaAllah perjalanan sampai. Ya bang, tak lagi jadi ke nak pergi rumah anak di Kuala Lumpur ni? InsyaAllah lah, lepas-lepas zuhur kita gerak. Nak gerak tu masuk kereta, tasawur sekejap, gambarkan sekejap pejam mata, ibarat kita sampai rumah anak. Tengok sampai dah rumah anak, masuk rumah anak ni, apa tengah buat ni? Contoh, tasawurkan, gambarkan. InsyaAllah kata ulama, dengan cara ini kita akan sampai. Dah, tu dipanggil tasawur. Begitu juga bila kita berdoa, kita minta ni, kita bayangkan benda itu seolah-olah kita mendapat. Mudah-mudahan menjaga hati kita daripada berburuk sangka kepada Allah. Seterusnya, Assalamualaikum Ustaz, saya nak bertanya, adakah solat dan doa orang yang melakukan zina diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya, orang yang melakukan maksiat dan berzina, amalannya sah, tapi Tuhan tak terima. Makna Tuhan tak terima macam tadilah, amalannya terapung. Dengar ada satu hadis Nabi SAW. Tak payah katalah orang yang berzina. Ni kita tak berzina ni, contoh. Kata Nabi, suatu hari, bila mana, bukan suatu hari, hari-hari, bila mana malaikat hafazah mengambil amalan hamba untuk dipersembahkan kepada Allah, maka amalan ni sebelum nak disimpan kepada alien atau si jin, amalan ni terpaksa melepasi 7 traffic light. Dia terpaksa melepasi 7 lapis langit. Bila sampai langit yang pertama, maka terbuka pintu langit pertama. Maka bertanya penjaga malaikat langit pertama, ya hafazah, apa yang kau bawa? Kata malaikat hafazah, aku membawa segantung amalan untuk dipersembahkan kepada Allah. Maka bertanya penjaga langit yang pertama dalam hadis, ni orang yang semayang ni macam mana adab dengan ayah ibu? Usah kata orang berzina. Ni orang yang semayang ni macam mana adab akhlak dengan ayah ibu? Maka kata malaikat hafazah, orang ni semayang, adab dengan mak ayah tak jaga. Orang ni semayang, mak bapak sendiri pun tak hirau. Maka kata malaikat penjaga langit pertama, wahai hafazah,
nyahlah kamu kembalilah kamu ke dunia dan campakkan amalan tu di wajahnya. Allahu Akbar. Tak sampai patah balik. Kadang-kadang lepas langit pertama ditanya langit yang kedua, kadang-kadang lepas langit yang kedua ditanya langit yang ketiga. Dah. Jadi bermakna jangan kata amalan orang yang berzina. Kita yang tak berzina pun belum tentu lagi semayang kita, amalan kita sampai ke tidak, selagi mana tak menjaga adab-adab begini. Jadi pada jawapan yang ringkas kita kata ya, solat dia sah tapi tak sampai kepada Allah, bermakna tidak dibuang, tidak disimpan sama ada kepada ilin atau sijin, maka terapung-apung di awangan sehingga dia bertaubat. Lagi satu ustaz, kenapa seorang itu susah nak berubah walaupun hati dia dah niat nak berubah dan insaf dengan perkara yang dia buat? Kita jawab mudah, selagi mana dia tak berubah, Allah nak dia merintih kepada Allah. Manusia ni bila dah berubah jadi malas dah. Tak semestinya bila berubah jadi baik. Macam tadilah hamba kata, Kak, kalau akak fahamlah ilmu tasawuf, 6 bulan akak menangis tapi akak boleh bangun qiyamulan, sedangkan sebelum ni tak bangun. Saya jawab, lagi setahun pun kalau suami buat masalah, akak akan bangun tahajud. Lebih baik daripada tak bangun tahajud. Betul ke tidak? Jadi kita jawab, kenapa orang tu tak berubah walaupun niatnya nak berubah? Kerana Allah suka orang yang merintih. Allah Ta'ala suka orang yang berdoa. Allah Ta'ala suka orang yang sentiasa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jawab pula dengan ilmu. Boleh jadi niatnya tak cukup kuat, ataupun boleh jadi dia ni tak bersungguh-sungguh untuk berdoa. Jadi caranya untuk orang yang sungguh-sungguh nak berdoa, setelah dia niat, bermakna perbanyakkan istighfar, paling kurang sehari semalam 800 kali kata ulama. Dah 800 kali istighfar. Dia nak berubah ni, nak berubah. Dulu banyak buat salah, niat tu kuat dah, tiba-tiba kenapa tak boleh berubah? Kata ulama, cuba hidupkan istighfar 800 kali sehari semalam. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, barang siapa perbanyakkan minta ampun, nescaya dibuka kepada mereka jalan keluar, nescaya dibuka kepada mereka jalan rezeki. Jadi paling kurang 800 sehari semalam. Habis kot. Habis. Jadi alhamdulillah, madai pertemuan kita pada hari ini, jam pun telah mencemburui kepada kita. Jadi hamba sebagai manusia yang dhaif, yang jahil, yang ilmu tak ada, mengucapkan syukran jazilan khairan jazak kepada tuan-tuan, kepada ahli jawatan kuasa, kepada Hajjah Noriah yang sudi membawa hamba datang sehingga ke sini untuk bersama-sama kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan. Dan sebelum hamba serahkan kepada MC, di luar tu ada sahabat hamba buat wakaf kitab. Kebiasaan tuan-tuan, wakaf ni kami bantu pondok-pondok. Dah, mudah-mudahan tuan-tuan pakat-pakat berwakaf, dan sekurang-kurang dengan wakaf tu, kitab tu akan dihantar ke pondok-pondok sebagai amalan dan sebagainya. Wallahu alam. Majlis mengucapkan jazakallah khairan kathiran kepada Al-Fadhil Ustaz. Tepat kita berhenti Ustaz 2:30. Jadi kita memang very punctual time management. Saya kira dengan ceramah dan soal jawab tadi kita sangat faham. Esei pun mana dalam kepala saya dah ada belah kanan 3 rukun, belah kiri belah kanan 3 syarat, kiri 3 rukun. Jadi nampak selepas ni syair tu kono diamalkan. Esei pun insya-Allah akan amalkan rukun ni. Jadi seterusnya time management, majlis mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Nasir Singa selaku pengurusi Muswajid Titian Akar untuk hadir ke hadapan menyampaikan cenderahati kepada Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan. Tuan Nazir Muswajid. Sangat bertuah pada hari ini, bermula dengan Ustaz Samsul Jebat, berakhir dengan Ustaz Irwan. Sangat bermanfaat. Silakan Tuan Haji Nasir bin Singa selaku
Tuan Nazir atau Tuan Pengurusi Masjid menyampaikan tindakan hati. Terusnya Tuan Nazir tunggu sekejap kerana ada hadiah daripada Tuan Haji Muhammad Zaki bin Abdullah selaku pengurusi Semandap Grup 72.